Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أما بعد. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillahi taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun dan bertemu sekali lagi pada pagi ini dalam satu kuliah yang dianjurkan oleh Biro Muslimat Masjid Al-Falah USJ 9 Subang Jaya. Mudah-mudahan segala perkongsian ilmu kita dalam kuliah kita pada pagi ini akan diberkati Allah, mendapat kefahaman dan seterusnya dapat kita amalkan bersama-sama sehinggalah kita dimatikan oleh Allah pada suatu hari nanti, insya-Allah. Baik, terima kasih pada semua para sahabat. Teruskan share, teruskan menonton, teruskan bersama saya pada pagi ini sehingga tamat siaran kita, kurang lebih 1 jam lah, insya-Allah. Terima kasih pada Kak Saliza Agus, Abang Johari kita daripada Sungai Buloh, Abang Mat Yusof daripada Taman Seri Gombak, Raja Fauziah, Raja Idris, Ahmad Syazali, Nurul Huda, ni macam mana nak sebut nama ni, JRD Moh, Latifah, Sweet Latifah, Aisyah Fida, Johnny Max, hari ini bertugas di Bukit Bendera. Alhamdulillah. Terima kasih share. Zaimas, Kak Zah, Taman Bertuah Ipoh, Halimatun Mak Yusof, terima kasih. Siti Hawa daripada Singapura, terima kasih banyak orang Singapura yang banyak support kuliah-kuliah kita juga, insya-Allah. Kak Latifah Omar, Maliani Muhammad, Rokiah Muhammad Noor daripada Pristana Sungai Buloh, Rafi'ah binti Adnan, Nurida Said, Ghazali Arsyad daripada Taman Selasih Fasa 2. Terima kasih juga Siti Cute daripada Singapura, Arfah Abu Bakar daripada JB. Allahu Akbar. Terima kasih
kekanda saya Ustaz Hasnil Abu Bakar. Barakallahu fikum. Allah yubarik fik. Terima kasih Ustaz Hasnil, jengah-jengah ngintai-ngintai kuliah. Kuliah dinda yang tidak seberapa ni. Baik, terima kasih juga Nora Hassan daripada Singapura, Saadiah Muhammad Noor, Maria Muhammad juga daripada Singapura. Banyak orang Singapura ni. Nur Aniza, Niza, Maizatul Akmal. Terima kasih banyak. Baik, sahabat, teruskan share, teruskan komen, teruskan menonton, ataupun kalau tak nak tonton pun dengar-dengar je lah. Nah, sambil buat kerja, sambil masak, sambil kembang rumah. Yang lagi hebat sambil baring lah. Yang penting kita dengar, insya-Allah. Baik, pagi ni macam biasa saya nak sambung pembacaan kitab. Nama dia Kitab Al-Azkar. Terima kasih juga Norida Said. Terima kasih sebut nama saya. Siapa yang komen selalunya saya akan sebut lah, insya-Allah. Kalau ada tercicir tu saya minta maaf lah. Terima kasih juga Noyan Daud daripada Ceras, insya-Allah. Baik, ni saya guna kitab ni, Kitab Al-Azkar. Ni kitab lama lah. Dia ada kitab baru warna putih dan warna kuning. Mana-mana geng-geng muslimat yang ada kitab boleh tengok lah. Kalau kitab lama di tangan saya ni muka surat 693. 693. Ni. Kalau kitab lama 693, kitab hijau ni. Tajuk dia Namimah. Namimah. Bahasa Arab dia sebut An-Namimah, atau bahasa Melayu sebut adu domba. Kalau bahasa canggih dia sebut batu api. Kan? Batu api. Itu bahasa canggih lah. Dia sebut batu api. Kau ni batu api sungguh. Macam tu tak? Sebab itu kita ni sahabat, ibu-ibu sekalian, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam hidup ni jangan jadi batu api lah. Sebab lama-lama kita akan jadi batu nisan juga. Kan? Tak salah sibuk mengadu domba, ataupun kita panggil melaga-lagakan orang. Ada orang suka macam tu. Dia tak ada kerja dia melagakan orang. Kerja dia suka tengok orang bergaduh. Kan, dia suka dia dengki kat orang tu. Macam mana aku nak buat ni tak? Dia cucuk kawan ni, dia cucuk kawan tu. Tak melaga-lagakan orang. Contohlah tak, contoh. Baik, sebab itu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita kena jagalah, jaga akhlak kita. Sebab sifat namimah ini, batu api ni, pengadu domba, tukang laga, kan, orang yang suka melaga-laga ke orang ni, Nabi pernah sebut dalam hadis. Nabi kata, antaranya Nabi sebut an-namimatu finnar. Nabi kata pengadu domba itu tempat duduknya api neraka. Ini bukan cerita dongeng. Ini bukan cerita lawak, ini bukan cerita main-main. Nabi kata pengadu domba, tukang hasut, tukang racun. Ni hari ni bahasa baru, tukang racun. Kerja dia meracun orang, mengapi-ngapikan. Tu panggil batu api tu tak? Mengapi-ngapi. Banyak dalam masyarakat kita tak? Na'udzubillah. Okey. Baik, cuba kita baca sikit. Dalam muka surat 693, kitab lama, kitab hijau. Pada bab yang terdahulu telah kami sebutkan hukumnya mengadu domba ini, iaitu haram. Jadi hukumnya haram dan berdosa lah, ya. Haram tu makna Islam tak bagi kita buat.
Bila apa saja benda-benda haram, kalau kita buat, kita akan dapat dosa lah. Kecuali benda yang haram yang darurah, itu tidak dosa lah kan. Darurat kan, kita masuk hutan, sesat, dah tak ada makanan, daun-daun kayu pun dah tak ada, buah-buahan pun dah tak ada dalam hutan tu, bekalan makanan kita pun dah habis. Yang ada depan kita babi aja, contoh lah. Nak cerita benda haram tu boleh jadi halal. Bukan halal lah, maknanya harus kita makan pada ketika itu tak. Kena makan sikit untuk menyambung nyawa. Itu contoh. Tapi asasnya benda-benda haram ni kalau kita buat, dia mendatangkan dosa. Demikian pula pada bab yang tersebut telah kami sebutkan batasan-batasan pengadu domba secara ringkas. Dan sekarang ini kita akan detailkan sedikit. Sebelum ni kita ada sebut-sebut lah dalam kuliah yang lepas, tapi orang kata selit-selit gitu je, kan. Yang ini kita akan sebut in detail, insya-Allah. Baik, Imam Abu Hamid Al-Ghazali berkata, pada umumnya namimah itu, ingat bila saya sebut namimah maknanya batu api lah, pengadu domba, tukang hasut, tukang racun, tukang laga orang, macam tu ya, pengadu domba. Baik, baik, terima kasih Rafi'ah Adnan, Helwa Istiqamah. Sekejap ni hilang pula lah. Abang Arif Rasul, mi racun mua, itu lain bang. Zaimas sambil mengemas. Zaimas sambil mengemas. Faiz, terima kasih banyak. Ada yang tercicir kat atas tadi, saya hilang pula lah. Tak apa, yang mana ada saya akan sebut, yang tercicir saya minta maaf. Sweetie Pinggu Ahmad Soleh, kalau sanggup lapar tak tertelan khinzir tu. Masalahnya darurat lah, kena telan jugalah sikit. Tapi kalau ada binatang lain, cari ya dulu kan. Kalau tak ada, kita faham je lah sikit. Jangan sampai sendawa 14 kali pula. Dia jatuh hukumnya haram balik, gitu. Baik, terima kasih. Baik, dia sebut tadi, pada umumnya namimah itu diistilahkan bagi tindakan orang yang memindahkan. Namimah ni makna memindahkan suatu perbicaraan kepada orang yang dimaksudkan dalam perbicaraan itu. Seperti kamu katakan, umpamanya si Anu mengatakan tentang kamu begini. Itu maknanya namimah lah. Kita jumpa si A, kita kata ke A ni, kau nak tahu tak, si B ni kata kat kau macam ni. Macam tu tak. Itu nama dia namimah. Sedangkan B tu tak kata apa pun. B tu tak ada cakap apa-apa. B tu baik je dengan kita. Tapi ada pihak ketiga datang buat report, dia kata si B kata ke awak bagian. Tujuan dia datang mengadu tu nak lagakan kita tak. Itu dipanggil namimah, kan. Batu api, macam tadi saya sebut tu lah. Orang-orang macam ni sebenarnya ada tak? Ada dalam masyarakat kita. Kalau tidak, takkan keluar tajuk ni kan. Memang ada dalam masyarakat kita. Jadi sebab itu disebut. Baik, dia kata lagi, sebenarnya namimah itu tidak hanya tertentu demikian. Maknanya namimah ni bukanlah itu saja, tetapi lebih umum ialah ungkapan terhadap sesuatu yang tidak disenangi untuk diungkapkan. Baik yang tidak menyenangi itu orang yang menjadi sumber ucapan tersebut, atau orang yang menjadi sasaran dari ucapan tersebut, atau orang ketiga. Cara pengungkapannya baik dengan lisan, tulisan,
rumusan, isyarat atau lain-lain. Bentuk sumber pembicaraan itu baik berasal dari ucapan atau perbuatan, baik yang diungkapkan itu keaiban atau lain-lainnya. Benda mengadu domba ni dia banyak. Baik bercakap, kan? Bercakap, jumpa kat pasar beritahu. Cik sekian, contoh tak? Dia kata, makcik, saya jumpa tu jiran makcik yang lama dulu tu. Saya dah ada sembang-sembang, lepas tu dia kata ke makcik begini, contoh gitu tak? Dengan perkataan atau tulisan. Tulisan, tulis kat Facebook, tulis kat WhatsApp, tulis kat Telegram, tulis dekat mana-mana media sosial dengan tujuan melaga-lagakan, dengan tujuan batu api tadi, atau ungkapan, apa saja bentuk yang dipanggil ungkapan. Mengungkapkan sesuatu dengan niat melagakan orang. Dia lebih kepada, istilahnya kita kata, melagakan dua pihak lah. Ada satu orang, dia main peranan lagakan dua orang, atau dua kumpulan, atau dua jamaah, atau dua organisasi, tak kira lah, atau dua puak. Dia bukan dua individu saja. Dia mungkin melibatkan lebih besar, dua jamaah, dua parti ke umpamanya tak. Macam tu. Dia laga-lagakan dengan niat supaya berlaku perbalahan, perpecahan, supaya berlaku putus silaturahim. Ini semua, sebab itu Allah, Nabi sebut orang-orang ini akan dihumban ke dalam api neraka. Jangan main-main tuan-tuan. Jangan main-main benda ni. Berlaku dalam masyarakat. Kadang-kadang, na'udzubillah, ini saya bagi contoh ya, saya tak kata pada saya atau pada tuan-tuan, ni contoh. Kadang-kadang berlaku dalam adik-beradik. Kadang-kadang lebih dahsyat lagi kita tengok berlaku pada ipaduai kita, kan? Yang kak ipar lagakan dengan adik ipar, yang anak saudara melaga dengan pakcik dia. Contoh-contoh tak? Benda ni berlaku dalam masyarakat. Jadi balik pada kunci asalnya. Itu kita kena tengok, kan? Balik pada kunci asalnya tadi, iaitu kita jaga elok-elok. Kan? Balik pada kunci asalnya, jaga diri, jaga akhlak, jaga mulut, jaga lisan, jaga peradaban kita, jaga adab kita dengan manusia, jaga akhlak kita dengan Allah. Ingat, sebelum kita ungkap sesuatu, fikir, ni kalau aku cakap dekat si A ni macam ni kan, bergaduh dia dengan B ni, tak salah. Kena fikir macam tu. Jangan sedap nak memuaskan nafsu kita, kan? Kita pun dah lagakan kawan tu, kita pun balik rumah sambil kaki bersilang, atas kursi malas goyang-goyang. Tengoklah, lepas 2 hari ni mesti mesej masuk punya, mesti bergaduh dah si A dengan si B tu. Misi kita dah berjaya, kan? Ini memang ahli neraka ni. Tak usah buat main lah. Benda-benda macam ni kita jangan nak seronok sangat tak, nak laga-laga orang dan seumpamanya. Jangan buat. Terima kasih Eja Juwita, Maria Muhammad sambil sarapan. Alhamdulillah. Faiz, petang ni Ustaz live tak? Saya sebenarnya live saya ni sejak Syawal ni ialah setiap malam saja. Setiap malam selepas maghrib. Setiap malam selepas maghrib sahaja. Ada juga yang lepas isyak, tapi itu setiap hari Isnin. Macam malam tadi ada 2, lepas maghrib, lepas isyak. Tapi untuk malam ni saya akan bersiaran bukan dekat audio kuliah, tetapi dekat page Anak Muda Sayang Ulama. Tapi saya akan share dekat page saya lah, Ustaz Rahim Nasir. Jadi siapa yang belum like page saya, Ustaz Rahim Nasir, boleh like lah lepas ni, ya. Tapi untuk pengetahuan Faiz dan kawan-kawan sekalian, basicnya saya akan kuliah maghrib setiap malam. Setiap malam. Saya dah buat sejak minggu lepas dah. Setiap malam maghrib pukul 8, 8:05 macam tu kita mulalah. InsyaAllah. Basicnya pada channel audio kuliah. Itu basicnya. 8 malam audio kuliah setiap malam, InsyaAllah.
Kalau ada perubahan tu biasa saya akan maklum dekat Facebook lah. Tangguh ke, page apa ke, tu saya akan beritahu. Terima kasih Zazali Zahari, Siti Aisyah Hanafiah. Doakanlah ustaz-ustaz ni, termasuk saya juga, sihat kan. Sebab ustaz ni kerja dia itu je lah kan, bercakap, bersyarah, berkuliah, merata-rata. Dululah, sekarang ni dah tak merata, maknanya online aja lah kan, kita buat live je insya-Allah. Tapi start besok, besok dah boleh rentas negeri. Tengok-tengok seminggu ustaz tak kuliah dah. Tengok-tengok bercuti di Langkawi. Padan mungkin korang kan. Ni contoh-contoh. Takat ni belum lagi lah. Kuliah masih ada, buat tenang, insya-Allah. Baik, terima kasih Abang Ghazali Arsyad. Hidup kita kalau tak boleh bagi kegembiraan, kesenangan pada orang lain, memadailah kita tidak menjadi batu api. Nampak kan? Kita ni kalau tak boleh nak gembirakan orang, jangan menyusahkan orang. Betul sangat-sangat. Ni ada orang, dia tak boleh nak gembirakan orang, dia pilih yang satu lagi pula. Aku tak boleh tengok dia ni gembira ni. Kita tak dapat kegembiraan tu macam orang tu, kita nak dia pula susah kan. Biar orang kata padan muka dia Ustaz sama macam saya kak, saya pun melingkup, biar dia pun melingkup. Itu nama dia dengki campur mangkuk ayun, campur batu api. Tak usahlah kita. Sebab itulah Imam Ghazali rahimallahu ta'ala, Imam Nawawi juga dalam kitab Al-Azkar ni sentiasa mengingatkan pada kita supaya menjaga hati. Jaga hati ni, jaga jiwa ni, jaga perasaan, jaga roh kita kan. Sebab hati ni, Allahu Akbar, tuan-tuan ibu-ibu sekalian, dia boleh bertukar tak? Dia boleh bertukar dalam sekelip mata. Dia boleh bertukar tuan. Dia boleh twist tu in 1 second. Orang kata split second kan, sekelip mata dia boleh tukar. Jadi sebab itu bersihkan hati kita lah ya. Salah satu cara beginilah, kita dengar kuliah kan. Kadang-kadang bila kita dengar tu, ustaz ni betul ke ni? Betul kot ustaz ni cakap, dia baca ayat Quran, baca kitab, insya-Allah betul kot. Tapi iyalah ustaz ni sebut kena kat kepala aku ni. So kita pun tersedar dan kita pun mula pelan-pelan berubah. Itu yang sebenarnya kan, itu yang sebenarnya. Ada orang dia dengar kuliah, dia marah kat ustaz pula. Ustaz ni datang mengata kat aku je. Bukan ustaz tu mengata ke tuan-tuan, ustaz tu mengata kat semua orang. Dekat semua orang kan. Macam hari ni kita bincang tajuk An-Namimah, mengadu domba. Hari ni kita belajar satu perkataan bahasa Arab yang baru untuk kita kan. Mungkin setengah orang dia tak pernah dengar Namimah kan. Yang dia biasa dengar Ghanimah, harta rampasan perang. Bak reta melaju je kita kan. Ni Namimah, kita belajar bahasa Arab. Jadi bila kita dengar, aku ni dulu pernah agak ni jadi batu api ni. Kita dengar tajuk pagi ni rasa gerun sikit, kita pun stop kerja tu, tak buat dah. Taubat sungguh-sungguh. Ini tujuan dengar kuliah. Tak. Bukan lagi dengar kuliah, lagi belagak sombong. Minta maaf saya sebut no? Saya tak kata ke tuan-tuan ibu-ibu ni. Setengah orang kadang macam tu. Lagi dia tinggi ilmu macam ustaz. Saya juga ustaz kan, macam ustaz ke siapa tak kira lah. Lagi dia rasa dia hebat, dia tinggi ilmu, dia ramai anak murid, lagi dia nak belagak. Tak ada faedahnya tuan-tuan kita belagak. Janganlah kan. Belagak ni perangai siapa? Perangai iblis. Sombong, belagak, tak ketahuan, rasa kita je hebat, orang lain tak hebat, rasa kita je betul, orang lain semua salah. Ini perangai iblis tau. Jangan buat main benda-benda ni kan. Na'udzubillah. Punca hati je dicocok di iblis hati kita, diracun di iblis, kita akan jadi sombong, kita akan rasa kita je hebat, kita akan rasa kita je pandai, orang lain semua tak erti apa. Na'udzubillah. Jangan macam tu. Sebab itu kita belajar ni untuk kesedaran. Dengar ceramah agama biar kita tersentak, aku ni tak boleh nak senangkan orang, jangan susahkan orang.
Macam Abang Ghazali sebut tadi kan, tak boleh kita nak menolong orang dengan cara begini, jangan menyusahkan dia cara macam ni pula. Kita cuba ikhtiar yang terbaik, sebab Allah tu maha kaya tuan-tuan. Oh jangan tuan-tuan, Allah ni maha kaya. Kita buat baik ni, dia boleh balas on the spot. Kita buat jahat, Allah juga boleh balas kejahatan kita on the spot. Jangan tuan-tuan, Allah boleh buat kan. Saya dah cerita dalam kuliah saya sebelum ni, 2, 3, 4 hari lepas, kalau tuan-tuan ada ingat, bila ada satu hamba Allah hina seorang ulama, mengatakan ulama ni kepala otak dia dah tak betul, dah kena stroke. Akhirnya kawan yang hina tu ditakdirkan Allah mati beberapa hari selepas itu sebab stroke. Nampak? Allah kaya kan. Sebab itu kita jangan rasa kita suka sangat nak hina orang, tak tentu pasal tak. Jangan tuan-tuan, kita muhasabah dirilah. Ni saya sebut ni umum ya. Saya sebut ni umum. Saya pun hanya mengenali tuan-tuan dalam live saya ni. Mana yang saya kenal lah. Mana yang biasa duduk berdepan dengan saya, kuliah saya, geng-geng muslimat yang ada ni, saya kenal sebahagiannya. Kadang saya kenal nama, tak kenal orang. Kadang saya kenal orang, nama tak tahu. Kan? Kenal muka je. Biasa tengok dalam kuliah. Saya minta maaf lah. Tapi tujuan kita mengaji untuk baiki diri, itu yang sebenarnya ya. Terima kasih juga Rafiah binti Adnan yang mencatatkan di situ. Terima kasih Muhammad Nizam Ibrahim, Abang Ghazali Arsyad, Tohun, hashtag mengadu domba masuk neraka. Insaf lah. Kan, tak ada untungnya tak. Macam misalnya, minta maaf, ini contoh bukan saya nak kata orang tu, ini contoh yang difilmkan dalam cerita Melayu kita dulu tahun awal-awal 2000 berapa 2000 dululah, 2005 2004 ya ke bukan 2000, alah ni lah cerita Mami Jarum, 2000 berapa saya tak ingat lah kan. Kartina Aziz, Hajjah Kartina Aziz, dia baik. Itu watak tu, nama watak di dalam cerita tu dia sebagai Mami Jarum. Jarum ni fungsi dia cucuk. Dia jadi tukang cucuk batu api tu. Kan, dia pergi rumah kawan ni, dia cerita pasal anak perempuan kawan ni. Dia pergi rumah kawan ni, dia cerita pula anak orang ni berlaga-laga. Akhirnya bergaduh kawan tu kan. Itu contoh. Pasal apa? Razak Muhyiddin. Lama ustaz ni semua dia kenal. Saya dah sebut, jadi ustaz kena tahu semua. Kan, nama pelakon, nama penyanyi, nama sahabat, nama Nabi kan, sifat Allah, semua kena tahu. Nama menteri, kena tahu semua kan. Nama artis, gitu tak. Sebab apa Abdul Razak Muhyiddin dia buat filem tu? Sebab watak tu memang ada dalam hidup manusia. Tukang cucuk tu ada, tukang jarum tu ada tak. Itu sebab dia buat gitu. Terima kasih Ani Husna, Muhammad Sazwan, 2 pupu. Oi, salam dari Dungun. Bila hang terbang daripada Labuan? Balik kerja. Saniah binti Ahmad, terima kasih banyak. Amin ya rabbal alamin atas doa itu. Jamaliah Rahmat, Kak Salasiah Hassan, cuti pun boleh online ustaz. Ya, insya-Allah. Tapi setakat ni belum plan bercuti lagi lah kan. Benda pertama yang saya akan buat insya-Allah selepas mulai besok ni, yang kita boleh rentas negeri ni, saya nak pergi kubur lah. Saya nak pergi ziarah kubur arwah mak saya insya-Allah. Dan kubur-kubur lain juga, arwah ayah semua kan, arwah kakak. Tapi sebab kubur arwah mak ni dekat Negeri Sembilan, arwah mak saya meninggal ujung Februari kan. Lepas dia meninggal ujung Februari tu, 27 Februari, hari Khamis malam Jumaat. Lepas tu kita PKP kan. 18 Mac kita start PKP. Jadi saya tak dan dah nak pergi kubur. Last saya pergi kubur masa hari dia meninggal tu. Jadi rindu tu ada kan. Jadi itu target saya pertama lah, bila dah boleh rentas negeri mulai besok ni. Tapi saya tak tahu nak pergi tu bila kan. Kena plan elok-elok lah, sebab
dah tahu dah orang Malaysia ni pantang boleh merayau je kan. Kan hujung minggu ni saya rasa mau jam jalan ni kan, orang bercuti lah, merayap lah, balik kampung lah apa kan. Dia nak balik kampung juga, tak apalah, ziarah tu bagus kan. Tapi kok mana pun kita jagalah semua tu, tak jaga SOP semua tu, insyaAllah. Langkapi sejahtera Habibah Abdullah, Bangah Zakaria, terima kasih. Rokia Maknur, Endut, memang Ustaz, kalau hati ada sifat kotor, susah sangat orang tak ingat mati, cuma nak ingat puaskan hati je. Yalah kan. Sebab itu ada tajuk dalam Astro Oasis ke apa kan, rancangan-rancangan agama, drama-drama agama tu kan, yang Islamik sikit lah kan, ada satu tajuk nama dia Bila Hati Sudah Hitam kan. Sebab kita kena ingat macam ni sahabat sekalian. Nabi sebut dalam hadis, hati kita ni bila kita buat satu dosa, satu kesalahan, Nabi kata Allah akan nuktatan sauda, Allah akan chop hati kita dengan satu titik hitam. Hati ni asal dia putih bersih, macam baby yang baru lahir tak, macam kain putih bersih. Buat je satu dosa, pap, hitam. Buat je satu dosa, pap, hitam. Hina orang, chop satu. Mencuri, chop satu. Rasuah, chop satu. Kalau kita taubat, chop tu Allah padamkan. Chop tu Allah padamkan. Chop tu Allah padam, hati dia bersih balik bila taubat. Tapi bila tak kenal erti taubat, buat dosa, itu yang hati hitam legam. Bila dah hitam sangat, nak cuci tu jadi susah. Ilmu tak boleh nak masuk, sebab ilmu ni cahaya. Nabi kata al-ilmu huwa nur, ilmu itu sifatnya macam cahaya. Ni cahaya yang terang. Tuan-tuan nampak saya ni terang derang kan, nampak cahaya lighting cantik ni. Jadi ilmu tu cahaya. So cahaya dia nak masuk dalam hati, hati tu kena bersih, baru ilmu tu boleh lekat. Kalau dia nak masuk, tiba-tiba hati tu hitam, dia melantun balik, tak masuk lah. Macam tu kan. Jadi sebab itu kena banyak taubat dah, kena banyak istighfar, minta ampun, menyesal. Allahu akbar tuan-tuan. Insya-Allah Allah akan ampunkan dosa kita. Terima kasih Umi Umrah, Rafi'ah Adnan, rajin catat. Imam Ghazali kata, jagalah hati, bersihkan hati, sebab boleh berubah sekelip mata, selalu dengar majlis ilmu kan. Itu yang saya sebut tadi. Hati ni sangat penting tuan. Nabi kata dia jadi raja dalam tubuh kita, insya-Allah. Okey, sekejap sekejap saya baca mesej tuan-tuan. Mesej pula dah. Sekejap saya baca komen-komen tuan-tuan tu. Saya baca kitab sekejap. Baik, so maknanya namimah tadi dia boleh jadi dalam bentuk lisan atau tulisan atau rumusan atau isyarat atau lain-lain. Mana apa juga bentuk, bercakap ke, bahasa isyarat ke, rumusan ke, kesimpulan ke, apa je lah yang boleh dipaham sebagai melaga-laga, mengadu domba, itu nama dia namimah. Maka dengan demikian dia kata hakikat namimah itu ialah membuka rahsia yang semestinya harus ditutupi. Sepatutnya bagi seorang berdiam diri dari setiap apa yang terlihat olehnya tentang hal ehwal orang lain, kecuali dalam menceritakannya itu ada manfaatnya bagi seorang Muslim atau untuk menghindari dari maksiat. Maknanya basic kita punya hidup ni, apa juga yang kita tengok tentang orang lain, yang kita dengar tentang orang lain, basicnya biarlah kita telan je seorang-seorang. Itu basic. Itu basic. Kita tengok sesuatu, kita jumpa orang tu, kita jumpa orang ni, tengok kelebihan dia, tengok kekurangan dia, basicnya kita pegang tu seorang-seorang sudah. Kita tahu aib dia begini, kita tahu kelemahan dia macam ni, kita tahu kekuatan dia begini, kita grab seorang-seorang. Itu basicnya. Tetapi dalam Islam dibenarkan untuk kita share, untuk kita sharing benda-benda yang baik, atau kita menceritakan sesuatu keburukan dengan niat supaya orang boleh tiru kebaikan itu, atau
orang boleh hindarkan dosa itu. Itu Islam benarkan, tetapi dengan adab, tertib, SOP yang tertentu. Kan, bukan kata boleh share-share, kita belasah sampai membuka aib, tu tak boleh. Tak, dia ada adab-adab. Kalau tak reti nak jaga adab itu, kita diam sudah. Allahu Akbar, tuan-tuan. Benda ni saya sebenarnya takut nak cakap ni. Takut nak cakap sebab hari ni zaman kita duduk ni, zaman kita duduk ni ialah apa dia panggil, zaman dipanggil langit terbuka, tak, tanpa sempadan, maklumat ujung jari. Apa nak Google, jumpa. Nak je Google, jumpa. Google yang baik, insya-Allah jumpa yang baik. Google yang jahat, jumpalah benda jahat. Google fitnah, jumpalah fitnah. Google yang tidak-tidak, jumpalah yang tidak-tidak, kan? Itu yang saya kata takut tadi tu. Bahayanya di situ, dia tak ada filter. Tak ada filter, tak ada penapis. Penapisnya mana? Hati kita lah. Kan, penapisnya hati kita. Okey, contoh tak, tuan-tuan pun Google, aku nak kenal Ustaz Rahim Nasir ni, dia ni berapi sangat ceramah ni, ya ke tidak ni. Google Ustaz Rahim Nasir. Kan, so akan keluar lah apa yang berkait dengan Ustaz Rahim Nasir yang ada dalam simpanan Google. Dia akan bersusun keluar tak, video saya keluar, live saya keluar, gambar saya keluar, data saya keluar. Dia akan keluar mana yang saya pernah simpan dalam Google, dia akan keluar. Kan? Jadi itu saya kata, yang menjadi penapisnya ialah hati kita, iaitu iman kita. Iman kita nak jadi filter ni. Iman kita lah yang nak jadi penapis. Sebab itu saya kata kita mengaji tujuan utama untuk bersihkan hati, untuk cuci hati, untuk memastikan hati kita ni sentiasa hidup nyut-nyut gitu nak, hidup berdenyut-denyut. Macam dalam grup WhatsApp yang kawan-kawan kita hantar gambar love yang berdenyut-denyut warna merah tu kan, dup gitu tak. Dahsyat betul love dia tu, berdenyut-denyut love dia kan. Jadi kita kena pastikan hati kita macam tu, hidup. Macam mana nak tahu hati hidup ke tidak? Senang aja sebenarnya. Hati hidup ke mati ni nak tahu dia senang, iaitu bila kita dengar nasihat, benda tu betul, kita terasa. Itu tanda hati kita hidup lah. Dengar kuliah kan, pagi ni dengar kuliah saya ataupun dengar kuliah ustaz lain, ustazah lain, lepas tu tuan-tuan kata apa, pagi ni ustaz macam tembak aku je ni. Terasa tak? Pagi ni macam kuliah ustaz tepat kena ke muka aku ni. Terasa sendiri tuan-tuan, sendiri mau rasa, sendiri mau ingat. Kan, sendiri mau ingat, kita rasa sendiri tak? Itu maknanya apa? Itulah tanda hati kita hidup. Allahu Akbar. Sebab itu bila dengar mana-mana kuliah, dengar nasihat, dengar ceramah, dengar forum, dengar tazkirah, kita terasa, betul lah ustaz tu cakap tadi, bab sedekah ni memang kena kat aku ni. Betul lah ustaz tu tembak bab baca Quran tadi, kena kat aku. Terasa. Bila terasa itu, syukurlah pada Allah. Jangan dimarahkan ustaz yang ceramah tu, jangan dimarah Ustaz Rahim Nasir tu, dia tak ada buat apa-apa. Dia ceramah saja. Bila kita dengar, betul lah ustaz ni cakap, itu maknanya hati kita masih hidup. Syukurlah pada Allah. Kalau dengar ustaz tu pumpang tak, berceramah sampai tersembuh Elio ni, berceramah sampai sejam lebih, satu habuk pun kita tak rasa. Tadi bab isap rokok tu ustaz tu tembak geng Afrika tu. Tadi bab sedekah tu ustaz tu tembak taman sebelah, bukan tembak kita. Tak rasa sehabuk. Itu makna hati kita mula nak mati. Na'udzubillah dah. Itu indikator dia. Boleh faham tak? Senang. Ceramah saya ni senang je tuan. Tuan-tuan jangan susahkan diri.
kan. Saya ceramah bahasa Melayu, jangan sampai saya cakap Jerman tuan-tuan. Kalau saya dah marah, saya cakap Jerman, dengan saya pun tak faham. Itu ceritanya. Baik, terima kasih 135 orang yang share. Kan, tuan-tuan nak dengar kuliah saya tak payah bayar apa-apa tuan-tuan. Dia punya maharnya, maharnya orang panggil apa? Wang hantaran maharnya ialah share saja. Dah, maharnya share. Tuan-tuan share je lah. Sebab dengan share tu tuan-tuan dapat pahala tau. Sebenarnya saya dah cerita banyak kali, saya tak cerita tu. Alright, saya baca komen sekejap. Terima kasih Ahmad Syama daripada Silibin, Ipoh. Baru on. Tak apa bang. Abang pula. Tak apa dek. Kan, no problem. Terima kasih Kak Tun, Robi Atun Ismail. Selalu saya sebut Kak Tun je kan. Robi Atun Ismail. Ikuti majlis ilmu untuk ubat penyakit hati. Kan. Salah satu ubat penyakit hati selain zikir, baca Quran, semayang malam, yang opik punya lagu tu kan. Duduklah majlis ulama, itulah benda-benda tu nak ubat hati kita tak. Terima kasih Kak Tun. Rokiah Makno, terima kasih. Rafiah Adnan, maaf Ustaz, saya mencatat ulangi kata-kata Ustaz supaya saya dapat fokus. Saya dengar, saya faham, dan saya catat, saya ingat. Itu Alhamdulillah. Terima kasih banyak Puan Rafiah. Terima kasih banyak. Rajin mencatat tak? Ya, tak apa, tulis je lah dalam tu, no problem. Kan, catat supaya bukan Puan saja yang mengingat, orang lain pun baca dapat pahala tak. Tu saya kata senangnya hidup kita nak boleh pahala. Share dapat pahala, catat dapat pahala, komen yang baik-baik dapat pahala. Macam tu tak. Kadang-kadang ialah ada orang dia tak tahu, dia komen tak apa-apa pun ada juga kan. Komen yang bukan-bukan, yang fitnah-fitnah, yang maki hamun, carut, ada juga kan. Tapi dalam kuliah saya setakat ni tak ada lah. Pasal yang dengar ni semua baik-baik. Suka lah tu. Kembang lah tu. Orang cakap dia baik-baik tak. Semua orang wali-wali belaka ni, orang hebat-hebat. Saya memang respect lah pada tuan-tuan ibu-ibu sekalian. Tak jemu-jemu mengaji tak. Tak jemu, dahsyat tu lah. Ini semua wali-wali Allah. Ini semua ahli syurga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Doa tu yang main-main. Baik, terima kasih Rohana Rejab, Abang Pandi, terima kasih abang. Abang Fendi kita daripada Taman Kosas. Zalina Zainal Abidin, Umi Umrah, thank you Abang Fendi. Siti Ramzan, dengar kuliah Ustaz sambil bekerja. Ya, hari ni orang start kerja dah kan. Selamat Hari Raya Ustaz. Terima kasih. Nasaruddin Belanda. Orang Belanda itu. Sama-sama bang. Kak Saliza Agus, tujuan kita mengaji untuk baiki diri. Ya betul. Maria Muhammad, mudah-mudahan dilindungi perangai yang Allah benci dan dosa-dosa yang besar. Sebab tu doa tu juga penting kan. Kita minta doa tiap-tiap pagi, ya Allah, kau jauhkan aku dari perbuatan dosa. Kau jauhkan aku dari saluran-saluran yang boleh menjadi penyebab aku buat dosa. Saluran ni pun kita minta jauh, dosa pun minta jauh, sumber-sumber nak ke arah dosa pun kita minta jauh, insya-Allah. Terima kasih Halimah Muslimin, Habibah Abdullah, penyakit hati yang tak boleh melihat orang lain lebih darinya. Itu semua penyakit hati lah tu. Nuraini Awang daripada Perlis, Kak Sabariah, terima kasih. Arifah Ipah, tajuk bagus, jangan jadi batu api. Kalau nak canggih lagi tajuk tu, jangan jadi batu api, akhirnya nanti jadi batu nisan. Kan, kok mana pun mati tu kan. Umi Umrah, awal-awal ni jalan mesti jam Ustaz. Memang kan, orang semua nak ngeletar ni kan, ibarat besok nak start enjin kereta, nak cabut lah balik kampung. Lepas je PM umum hari apa itu, hari Ahad packing siap lah nak balik kampung. Bukan tuan-tuan, ini orang Kutub Utara ni. Buat-buat tenang. Abang Pendi tulis apa tu? Almarhum Ustaz Datuk Ismail Kamus sebut, memang kita nak mengata, bercakap, berceramah ke orang, tak akan nak berceramah beri teguran pada kambing. Kan? Bila kita terasa, maknanya hati kita hidup.
sebab lagi tersentuh terusi, eloklah tu kalau ada hati yang tak terasa. Ni macam saya sebut tadi, sama almarhum Datuk Ismail Kamus, tuan guru kita yang kita kasihi kan. Ustaz-ustaz ni berceramah, yang dengarnya orang. Tiba-tiba orang yang dengar tu dia kata, oh ini ustaz mengata kat orang. Memang mengata kat orang, bukan mengata kat kambing. Kambing tu kita faham. Oi, lama tak makan kambing bang. Bila kita nak pergi menate. Menate dah tak ada dah kan. Dah tukar owner dah. Berterima kasih Abang Pendi, tolong catat kat situ. Doakan juga arwah mak dan arwah ayah saya Ustaz Hajah Jamaliah dan Haji Hajat. Sama-sama bang, insya-Allah. Kita doa mak ayah kita yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia kan. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa mereka, terutama yang dah meninggal ni, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kubur mereka taman-taman syurga. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah ya. Baik Kak Faridah Ma'alib, kat tempat saya panggil Batu Ronsen kan, Batu Ronsen. Kak Mariah Chan daripada Singapura, semalam tak jumpa link. Allahu Akbar, minta maaf Kak Mariah Chan, semalam saya tidak ada kuliah melalui audio kuliah yang macam biasa. Semalam saya guna link saya Ustaz Rahim Nasir. Sebab itu saya dah pesan, saya pesan sekali lagi untuk semua, tolong like page saya Ustaz Rahim Nasir. Tolong like. Sebab setiap malam mana-mana yang saya kuliah, saya mesti akan share dekat situ. Dekat Ustaz Rahim Nasir tu saya mesti akan share. Baik kuliah saya, audio kuliah macam pagi ni pun saya share kat situ. Kuliah malam ni dekat page Anak Muda Sayang Ulama. Malam ni saya ada kuliah maghrib Anak Muda Sayang Ulama. Itu page yang saya akan guna malam ni. Pun saya akan share dekat Ustaz Rahim Nasir juga. Ya, sebab saya tak boleh, kalau kuliah yang lain selain audio kuliah, saya tak boleh share dekat audio kuliah. Itu polisi yang kami buat. Nanti kita tak nak berserabut dalam audio kuliah tu share yang macam-macam. Itu polisi yang kami buat lah, kan. So mana kuliah saya yang bukan daripada audio kuliah, saya tak boleh share masuk dalam tu. Jadi kalau audio kuliah punya, duduk dalam audio kuliah dan kita boleh share lah. Cuma kuliah saya macam malam ni, Anak Muda Sayang Ulama, itu page dia, tuan-tuan boleh like lah. Dan jangan lupa like page saya juga Ustaz Rahim Nasir, insyaAllah. Saya minta maaf Kak Mariah semalam. Zulbaharan Ahmad kata nista usah dibiasa, kelak diri rosak binasa. Tu dia pantun dua kerat tu kan. Terima kasih banyak. Rafi'ah binti Adnan, Kak Rafi'ah, terima kasih atas catatan tu ya. Abang Pendi, sebab itu kita anjurkan jangan tinggal majlis ilmu lebih 3 hari ya. Mengaji-mengaji ni jangan tinggal, maksimum 3 hari. Hati kita goyang. 3 hari tak dengar kuliah, hati longgar, jangan buat main. Macam mana kita 3 hari tak baca Quran kan, 3 hari tak berzikir, 3 hari tak selawat, hidup jadi goyang tak? Dia jadi longgar, dia jadi serabut, dia macam tu. Itu indikator dia, itu SOP dia. Jangan lebih 3 hari lah kalau boleh tak. Hari-hari kuliah, hari-hari mengaji, itu yang terbaik. Indahnya bulan, tak jemu-jemu dengar Ustaz. Terima kasih banyak. Kak Fatimah Abdul Rahman, Ramlah Sulong, Ustaz kuliah pagi pula. Tak, pagi ni kuliah saya dianjurkan ataupun ditaja oleh Biro Muslimat Masjid Al-Falah USJ 9 Subang Jaya. Saya jarang kuliah pagi kecuali atas permintaan lah. Jadi pagi ni muslimat minta, so saya on lah kan. Tapi ingat, saya dah beritahu tadi, basicnya kuliah saya ni maghrib saja. Kuliah maghrib saja setiap malam, insya-Allah. Terima kasih Abang Hassan, koja sambil dengar kuliah. Tekin salam kat kawan-kawan ada keliling tu. Terutama kawan-kawan surau kita tu, insya-Allah. Hasnah Adnan, terima kasih. Siti Ramzan, zaman sekarang semuanya akan di-share, baik yang di-share, buruk pun share. Dua-dua pun ramai pengikut dah. Yang bukan-bukan pun ramai, yang baik-baik pun ramai. Jadi kita hati-hatilah ya.
Baik, sambung balik kitab sikit. 10:30 dah, nak habis masa dah. Kan? Sekejap je rasanya dah. Baik. Mana tadi? Baik, itu yang saya sebut tadi. Maknanya basicnya apa yang kita tengok, apa yang kita dengar, kita simpan lah, kecuali kita share balik, cerita balik untuk manfaat. Itu boleh. Kita cerita kebaikan si Polan buat. Tadi Ustaz, saya nampak ada seorang kakak ni dia bagi derma dekat, ada peminta sedekah dekat depan pintu bank tu. Sian dia Ustaz, baik makcik ni, dia bagi RM100 saya nampak. Itu kebaikan, boleh share dengan tujuan supaya kita tiru kebaikan itu. Kalau ada benda tak elok, kita boleh share dengan niat supaya orang jangan buat macam tu. Tapi kena ingat, macam basic yang saya sebut tadi, apa benda pun kita nak share ni, pastikan adab tertib tu kita jaga elok-elok. Adab tertib tu kita jaga elok-elok. Jaga elok-elok. Jangan kita buat sampai mengaibkan, kan, sampai mendedahkan yang tak sepatutnya. Tu janganlah. Susahlah benda tu, tapi kena jagalah. SOP tu kena jaga, kan. Lepas tu bila jaga SOP, kita akan berjaya sebenarnya. Macam Alhamdulillah kita tengok kerajaan Malaysia, kan, macam mana Perdana Menteri kita berani mengisytiharkan PKP 18 Mac. Lepas tu bersambung PKP, bersambung pula, ada pula PKPD, ada pula lepas tu direngankan sikit PKPB, baru habis pula 9 Jun baru ni, sambung pula PKPP sampai 31 Ogos. Beraninya Perdana Menteri buat tu. Tengok SOP tu, kan. Akhirnya Alhamdulillah berjaya. Semalam kita syukur sangat, rekod paling rendah kes baru 7 saja, 1 digit. Alhamdulillah, syukur. Pasal apa? Pasal rakyat Malaysia khususnya dan rakyat negara lain juga, Indonesia, Singapura, Brunei, kan, Thailand, ikut SOP, insya-Allah, dengan izin Allah. Itu sebab musabab, kan. Sampai saya tengok semalam ada Mak Saleh buat video, dia puji Malaysia ni, dia puji rakyat, dia puji menteri, dia puji frontliner, dia puji. Dia kata aku buat video ni bukan siapa suruh pun, ini keikhlasan hati aku. Dia kata Mak Saleh pun tahu ikhlas tu, jangan main-main, kan. Pasal apa? Pasal dia nampak kejayaan negara kita, Alhamdulillah. Tapi jangan seronok sangat. Sebab itu kunci kita nak memutuskan rantaian COVID-19 ni ialah penjarakan SOP tu. Jaga SOP tu. Basuh tangan, topeng muka ni kalau perlu pakailah, tak perlu tak payah sebenarnya, kan. Dan satu lagi penjarakan tu lah, 1 meter 2 meter tu lagi, kalau jauh lagi bagus. Tapi Alhamdulillah lah, rakyat Malaysia ni ramai yang mengikut, ramai juga yang degil, yang kena compound 1000 pun ramai juga, kan. Tapi nak sebut, kalau kita ikut SOP, kita akan berjaya, insya-Allah. Kita ikut SOP Allah, kita akan berjaya. Allah kata buat baik, tinggal kemungkaran. Itu SOP. Kita akan berjaya, insya-Allah. Itu kita kena tengok. Baik, saya baca komen sikit, banyak komen ni. Rafi'ah Adenan, zaman langit terbuka, kan. Itu catatan dia. Rosaniza Abdul Raji, lambat masuk kelas, termasuk kelas lain pula, banyak kuliah. Tak apa, asal yang termasuk tu kuliah on, tak ada masalah. Muhammad Zamrin, Ustaz Rahim Nasir bagus, jika ada kemusykilan kita WhatsApp kat dia, cepat dia respon. Ada setengah ustaz tak langsung tak reply. Allahu Akbar. Muhammad Zamrin pernah WhatsApp saya, mesti pernah WhatsApp tu. Saya memang macam tu lah. Saya memang macam tu. Saya dengan handphone ni laju sikit, kan. Kalau WhatsApp orang hantar, saya selalunya cepat balas lah. Kecuali saya lambat balas, kalau saya lambat tengok. Dan yang kedua, kalau orang tanya soalan, saya lambat sikit jawab,
sebab saya mencari jawapan. Itu je kan. Selalu saya gitulah. Kalau orang hantar, saya cepat balas, sebab saya cuba menjaga adab kan. Kadang-kadang kita hantar soalan tak berbalas, padahal dah blue tick. Yalah, kita kena sangka baik lah. Kita tak boleh nak sangka jahat kan. Ustaz tu sibuk, ustaz tu begini, kita sangka baik je lah, jangan sangka jahat lah. Walaupun kadang aku geram pula ustaz ni kan, 3 hari dah mesej aku dah biru, tak baca-baca, dah baca tak balas patah pun. Itu pun tak kena raya juga kan. At least kalau orang hantar, kok dia tanya khabar ke, ucap selamat raya ke, kita jawab lah sikit, sepatah ke apa kan, at least tanda good ke apa, okey lah. Angkat jari ke apa, boleh tahan kira juga, ada respon. Tapi kita anggap lah ustaz tu mungkin sibuk kot kan. Tapi ialah, sesibuk mana pun sebenarnya kena balas. Bukan kena balas lah, maknanya adab dia gitu kan. Saya ada baca satu tulisan satu orang ustaz, itu dia tembak, terasa juga kita, kena juga kat kita kan. Dia kata gini, saya menerima ucapan selamat hari raya di Facebook, di WhatsApp daripada anak murid dengan jumlah yang sangat banyak. Ustaz tu terkenal jugalah. Dan dia kata, saya sedaya upaya, nampak ayat itu, saya sedaya upaya cuba untuk membalas satu demi satu. Cuma dia kata mana-mana yang saya tertinggal, yang saya terlepas pandang, saya tak sempat balas, itu saya minta maaf. Kan cantik macam tu. Sebab itu kalau tuan-tuan perasan, bila saya postkan apa-apa dekat komen, kat live ni saya jarang reply balik. Saya reply dengan cara baca beginilah. Tapi kalau tuan-tuan perasan, setiap post saya pagi-pagi kan selalu saya hantar dekat Facebook saya kan. Saya tulis pagi ni kan saya ada tulis tadi, akhirat, dunia sementara, akhirat selamanya, jangan berduka, Allah kan ada. Saya tulis tu. Siapa saja yang komen, saya mesti akan balas balik. Saya akan balas. Kalau saya tak tulis jawapan kat komen pun, saya akan tick tanda good ke, love ke, saya akan bagi. Kalau tuan-tuan perasan, mesti saya akan balas. Saya akan cuba. Walaupun kadang malam sekejap baru saya balas kan. Tengok kesempatan masa lah. Tapi kita nak salahkan ustaz pun kadang dia sibuk sangat kan. Tapi pada saya, sibuk kat mana pun, itu kita punya peminat. Bukan peminat lah, macam peminat macam artis lah pula kan. Tapi macam itulah, adab tu kena jagalah. Ya. Terima kasih Muhammad Zamrin. Ya. Saya cubalah insya-Allah. Kak Salamiah Abdul Ghani, terima kasih Ustaz. Zailani Kamarudin, Zila Syarif, Abang Pendi, namimah membuka aib orang lain ditegah oleh agama. 7 keadaan yang dibenarkan, antaranya dengan tujuan mencerita aib itu untuk mencegah orang lain jangan meniru, jangan terjebak, jangan tertipu dan sebagainya. Terutama kalau orang itu pemimpin, ketua masyarakat atau keluarga, yang pastinya adab kena jaga. Dia ada 7 atau 6 perkara yang diharuskan kita menceritakan tu kan. Kalau Imam Ghazali sebutlah 6 atau 7 macam itulah. Tapi macam Abang Pendi katalah, adab tertib tu kena jaga. Kan, adab tertib tu kena jaga baik-baik, insya-Allah. Terima kasih Abang Pendi. Baik, tuan-tuan ibu-ibu, sikit iklan. Kitab ni saya dah berhenti ni. Kitab ni saya dah berhenti baca dah. Sekejap, pukul 10.30. So sekarang ni sesi sikit, saya nak baca-baca komen ni kejap kan. Kita nak raikan komen-komen ni. Kak Mariah Chan daripada Singapura, ceramah Ustaz best, santai, simple, mudah faham. Alhamdulillah, terima kasih. Ceramah saya tak guna bahasa laras tinggi. Saya tak pernah guna bahasa universiti kan. Walaupun tuan-tuan mengaji universiti, saya pun mengaji universiti juga. Tapi kita guna bahasa yang simple-simple, bahasa yang mudah, bahasa yang dekat dengan masyarakat kan, yang ada gurau-gurau sikit, yang santai-santai. Sebab saya bersyukur, saya beruntung, sebab itulah 22 tahun yang lalu, tahun 1998, bila saya balik saja belajar, habis belajar daripada Mesir, bila kedua-dua abang saya, Ustaz Salihuddin Nasir, Ustaz Halim Nasir,
Tuan-tuan boleh follow juga page diorang, Halim Nasir, Salihuddin Nasir. Dua-dua tu abang saya. Diorang duduk, kami bertiga bersembang. Dia kata, engkau dah habis belajar, sekarang kau nak buat apa? Kan? Saya kata, dia bagi 3 pilihan. Sama ada engkau nak jadi ustaz, atau engkau nak kerja kerajaan, makan gaji, atau engkau nak kahwin. Saya kata, bang, aku nak kahwin. Saya kata, nak kahwin bang? Dia kata, ada calon. Awet ada awet. Saya kata, saya ni dijaka pemalu idaman Melaya masa tu. Mana ada makwa, saya kata, saya tak ada makwa. Tak apalah, dia kata, kau cari duit, abang cari calon. Saya kata macam terbalik pula. Patutnya abang cari calon, duit, saya cari calon. Kan? Terbalik pula. Tu yang dapat orang Langkawi tu. Jodoh ya. Jadi bila saya kata macam ni lah bang, saya kata saya nak jadi ustaz macam abang-abang juga. Lepas tu dia bagi saya tips. Engkau nak jadi penceramah macam kami, ni nombor 1 kau kena buat. Dalam ceramah kau kena buat macam ni. Bahasa kau kena guna macam ni. Kena ada jok-jok sikit supaya orang tak penat dengar je kan. Lepas tu isu semasa selit-selit dah sikit. Politik nak selit-selit tapi jangan berlebih sangat. Semua tu dipesan pada saya, dan itulah tips lebih kurang ada 10 masa tu. Saya ingat lagi yang saya guna sampai hari ni, dan pada saya benda tu berkesan. Alhamdulillah, dengan izin Allah lah ya. Terima kasih. Itu yang saya boleh share ya. Terima kasih semua, Umi Umrah, Ahmad Syamar, Kak Sabariah Abu Samad, Salasia Hasan, Nurida Said, Amir Rashad, Nasuhano, Hidir Hasan, Kak Saliza Agus, Rafi'ah Adnan, Sabariah Abu Samad, Siti Cute, Faridah Ma'alif, Zalani Kamarudin. Tu semua yang mengaminkan doa saya tadi untuk ibu bapa kita. Saadiah Makno, Kak Julie Hashim, Waalaikumsalam. Kak Julie sihat, Kak Julie lah. Dan salam kat Opah. Sebab Opah ni dia tak boleh nak add friend dengan saya, sebab friend saya dah penuh kat 5,000 dah yang personal FB kan. Jadi tak boleh nak mencelah dah. Tunggulah kau ada seorang tersingkir nanti yang mengarut kau ada kan, kita buang dia nanti, kita boleh masuk lah insya-Allah. Terima kasih Kak Julie. Umi Umrah, kita catat yang ustaz sebut, mudah-mudahan jadi saksi. Betul. Kak Mariah Chan, jangan jadi batu api, nanti jadi batu nisan. Arifah Ipah, terima kasih. Salami Abdul Ghani, kita semua pasti akan dapat batu nisan. Ya Kak, kita akan mati Kak. Latifah Adnan, Rosni Cik Aziz, Ros Aniza, undur diri dulu, nak girayu Mahdi, silakan. Endut, terima kasih Ros Aniza dan Syekh Haryati Sain. Semoga dengar ceramah Ustaz, hati ni boleh beri kesedaran, insya-Allah, amin. Terima kasih Kak Sadiah Makno, Latifah Dahlan, Malihah Omar, si ada lebah lagi tu. Abang Azali Asyad, PM terbaik, PM yang tidak pernah menuding jari pada orang lain. Ya. Tak menyalahkan kerajaan sebelum ni kan. Alhamdulillah. Abu Hadif, lama dah ke? Lama dah bang. Pukul 9.30 tadi start. Malam ni pukul 8 insya-Allah. Baru buka tengok kena mai sekolah. Masuk sekolah dah ke ini? InsyaAllah. Allah permudah. Hanif suka penyampaian Ustaz. Terima kasih banyak Hanif. Ustaz tak ada apa pun kan. Ustaz bercakap berseluruh gitu je lah. Alhamdulillah saya bertemu dan dapat dengar ceramah Ustaz Rahim. Seronok. Hizir Hasan, terima kasih Hizir. Terima kasih Abang Aznan Saidin, Abang saya di Langkawi. Bang ni dah boleh rentah negeri ni Abang Nan. Nanti kita hello lah nah. Tapi tak tahu bila lagi. Boleh dah Naim entah negeri kan, no problem. InsyaAllah. Baik, Abang Zainal Osman daripada Singapura, terlepas pula dah kuliah. Itulah, tak apa, mana yang sempat kita dengar.
Halimatul Maiso, terima kasih. Nuraini Omar, Zailani Kamarudin, terima kasih. Mihat Hasan, terima kasih banyak. Baik, sahabat-sahabat sekalian, sebagai kesimpulan akhir untuk pagi ni, kesimpulan akhir untuk pagi ni dah 1 jam 40 minit lah. 1 jam 10 minit. 10.40 saya nak sebut 10.40 tu tersebut 1 jam 40 minit pula, melampau kan, sejam 10 minit. Baik, kesimpulan akhir. Pertama sekali, jangan jadi batu api ya. Jangan jadi orang yang suka melaga-laga, suka mengadu domba, suka bawa cerita, suka menghasut, suka jadi batu api, suka jadi tukang jarum, mami jarum, tukang cucuk kan. Tak usahlah, ini semua menyusahkan hidup kita, panjang ceritanya di mahsyar besok ya. Tak usah. Kita akan menyesal nanti. Dan yang kedua, teruskan mengaji, teruskan kuliah, teruskan cari ilmu, terutama di musim-musim seperti ini yang masih lagi surau masjid kita belum dibuka sepenuhnya, dan kuliah-kuliah kami pun masih dalam peringkat online saja lagi. Tapi alhamdulillah, macam mana kita sebut sebelum ni, banyak manfaat, banyak pengajaran, banyak juga dia punya iktibar, banyak hikmah. Itu sebenarnya perkataan yang saya cari tu, tak jumpa pula. Banyak hikmahnya PKP ni. Jadi saya dapat dekat dengan tuan-tuan sebenarnya kan. Sebelum ni saya kuliah, saya tak dan nak baca komen-komen tuan-tuan. Bila saya kuliah di surau masjid kan, saya buat live juga audio kuliah, tapi saya tak sempat nak baca komen tuan-tuan. Tapi bila PKP ni saya sempat baca satu-satu kan. Jadi alhamdulillah lah, itu hikmah. Saya rasa dekat lah dengan tuan-tuan. Terima kasih. Baik, Suzana Amiruddin, terima kasih. Kak Rafiah Adnan, terima kasih banyak. Baik, ada beberapa pengumuman insya-Allah. Yang pertama, siapa nak infak boleh infak dekat audio kuliah, di mana yang tertera nombor akaun itu, dan boleh infak juga melalui saya, boleh PM saya lah. Dan yang kedua, siapa nak infak dekat Masjid Al-Falah boleh pergi dekat page Rakan Muslimah, Rakan Muslimah 2. Itu dalam tu nanti, ataupun pergi dekat Masjid Al-Falah lah, Subang Jaya insya-Allah, USJ 9. Jadi boleh infak dekat situ. Dan yang kedua, insya-Allah malam ni saya ada kuliah maghrib pukul 8. Tajuknya perlunya ulama di celah kehidupan kita. Pentingnya ulama atau perlunya ulama di celah kehidupan kita. Dan kuliah itu saya akan buat live dekat page Anak Muda Sayangkan Ulama. Anak Muda Sayangkan Ulama. Tapi saya akan share juga dekat page saya, Ustaz Rahim Nasir. Siapa yang belum like page saya, dipersilakan like dan follow Facebook Ustaz Rahim Nasir. Dan minta tolong juga siapa yang kaki YouTube, boleh like ataupun subscribe saya punya channel Ustaz Rahim Nasir juga di YouTube. Kan dia ada butang subscribe kan, dan tekanlah butang tu. Saya ada video dalam tu, video-video pendek je kan. Ni ceramah lama, video-video pendek, dan macam-macam video lah. Adalah sikit-sikit saya akan upgrade lagi insya-Allah. Jadi minta tuan-tuan subscribe YouTube saya Ustaz Rahim Nasir. So terima kasih banyak pada Rakan Muslimah Al-Falah, Biro Muslimat Al-Falah USJ 9 yang menganjurkan atau menaja kuliah kita pada pagi ini. InsyaAllah kita jumpa kuliah maghrib nanti. Terima kasih. Saya sangat menghargai semua yang menonton saya bersama sentiasa, bukan hari ini je, sebelum-sebelum ini juga. Terima kasih pada semua. Saya tak mampu nak membalasnya, saya tak sempat nak baca komen. Saya cuba baca, kadang-kadang ada yang tercicir nama, saya minta maaf, jangan kecil hati no. Saya minta maaf. Saya akan baiki benda tu insya-Allah. Itu sajalah ya. Terima kasih banyak. Dan besok jangan nak suka sangat, nak rentan-rentan negeri, tak tentu pasal. Tak ada apa, duduk rumah aja sudah kan. Kalau ada keperluan, rasa rindu nak balik kampung, baliklah. Tapi jaga SOP semua, insya-Allah Allah selamatkan kita.
Allah selamatkan bumi Malaysia dan bumi Singapura, Brunei, Indonesia, Thailand, jiran-jiran kita semua daripada bahana COVID-19 ni, terutama Singapura kan, Indonesia juga kes tu masih agak tinggi. Jadi insya-Allah lah, mudah-mudahan kita doa yang terbaik insya-Allah. Terima kasih sekali lagi pada semua. Kak Salami Abdul Ghani, Johnny Max, Mak Farid Izzuan, Abang Zainal Osman, terima kasih, Tohun, Kak Maliha, Kak Tun, semua-semualah ya, terima kasih banyak insya-Allah. Arifah Ipah, terima kasih semua. So kita tangguhkan dulu majlis kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Kita jumpa malam ni pukul 8 insya-Allah. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.